Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pembelajaran kita iaitu tingkatan 5 KSSM dalam bidang akidah. Pelajaran yang ke-10 yang bertajuk Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagi memberkati pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menandatangan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah 3.18.1 menjelaskan ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Objektif yang kedua menjelaskan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Objektif yang ketiga menjelaskan sejarah ringkas dan prinsip utama aliran yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Mu'tazilah. Yang keempat, menghuraikan pandangan ahli sunnah wal jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya terhadap isu berikut. Yang pertama, Al-Quran bukan makhluk. Yang kedua, melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelaku dosa besar. Yang keempat, iman bertambah dan berkurang. Yang kelima, qada dan qadar. Baiklah, kita masuk kepada objektif yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah ialah kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak. Daripada ta'rif ini kita dapat faham bahawa ahli sunnah wal jamaah ni ialah satu kumpulan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, nama-nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah iaitu yang pertama As-Salafus Salih, yang kedua Al-Asy'ariyah, yang ketiga Al-Maturidiyah dan juga yang keempat Ahlul Hadis. Jadi keempat-empat nama ni juga digelar sebagai ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, prinsip ahli sunnah wal jamaah. Apakah pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam akidah? Yang pertama, iman ialah kepercayaan serta keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Itu adalah yang dimaksudkan dengan iman. Mengikut ahli sunnah wal jamaah, yakin dengan hati, mengaku dengan lidah dan beramal dengan anggota. Contohnya apa? Contohnya perbuatan solat. Kita yakin bahawa solat ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dengan lidah ni maksudnya contoh dalam solat tu kita membaca bacaan dalam solat seperti surah Al-Fatihah, bacaan sujud, bacaan rukuk dan sebagainya lah. Dan beramal dengan perbuatan ni, perbuatan-perbuatan solat seperti rukuk, sujud, tahiyat akhir. Yang kedua, perutusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan izin Allah, termasuk syafaat baginda untuk pelaku dosa besar kerana mereka masih dikira beriman. Jadi di akhirat nanti tidak ada lagi pertolongan yang dapat menolong kita selain pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kelima, meyakini kewujudan perkara gaib. Kita kena yakin adanya perkara gaib seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, adanya perkara gaib seperti malaikat, alam kubur dan sebagainya. Yang keenam, meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum dijadikan makhluk. Kita kena yakin bahawa syurga dan neraka ni telah wujud sebelum kejadian makhluk. Maksudnya, sebelum kejadian Nabi Adam tu, syurga dan neraka ni telah ada. Okey, Ustaz paparkan dekat sini ialah gambar rajah tentang yang dimaksudkan dengan tabi'in. Apakah yang dimaksudkan dengan tabi'in ni? Tabi'in dan juga tabi'in. Ini adalah maksudnya adalah kurung ataupun tempoh ataupun zaman. Sebagaimana kita tahu, zaman Rasulullah tu adanya Rasulullah. Tapi selepas Rasulullah meninggal dunia, kita namakan zaman para sahabat. Seterusnya, bila sahabat sudah tiada, kita namakan zaman tabi'in. Seterusnya ialah zaman tabi'ut tabi'in. Jadi, dekat sini adalah kurun yang terbaik bagi umat Islam. Kerana apa? Kerana ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdillahi qala Rasulullah SAW, khairu ummatil qarnul ladzina yaluni, summa alladzina yalunahum, summa alladzina yalunahum, summa yaji'u qawmun tasbiqu syahadah ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatah. Daripada Abdullah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik umatku ialah yang hidup pada kurunku, kemudian yang diikuti zaman mereka, dan kemudian yang mengikuti zaman mereka. Selepas itu akan datang satu kaum di mana penyaksian salah seorang daripada mereka mendahului sumpahannya, dan sumpahannya mendahului penyaksiannya. Jadi daripada hadis ni dapat faham bahawa Rasulullah SAW menyebut kurun yang terbaik ataupun tempoh yang terbaik di kalangan umat Islam yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, zaman para sahabat. Yang ketiga, zaman tabi'in. Dan yang keempat, zaman tabi'ut tabi'in. Daripada gambar rajah ni, kita dapat faham dan kita dapat tahu bahawa di manakah kedudukan para ulama pada zaman dahulu seperti Imam Abu Hanifah. Adakah dia berada pada zaman Rasulullah? Adakah dia berada pada zaman sahabat? Adakah dia berada zaman tabi'in dan seterusnya? Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga tokoh-tokoh lain seperti Abu Hurairah, Imam Muslim dan sebagainya. Jadi Ustaz harap kamu luaskan pembacaan kamu tentang sejarah tersebut. Seterusnya kita masuk kepada objektif yang seterusnya, itu sejarah dan prinsip bertentangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tadi Ahli Sunnah wal Jamaah, ASWJ ni merujuk kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ustaz ringkaskan. Jadi, aliran-aliran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang pertama iaitu Syiah. Pernah dengar perkataan Syiah? Okey, Syiah ni ialah kumpulan yang menuntut supaya Sayyidina Ali bin Abi Talib dilantik sebagai khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Jadi, apabila Rasulullah tu meninggal dunia ni, mereka ini menuntut supaya Ali bin Abi Talib dijadikan sebagai khalifah yang pertama. Dan berkeyakinan bahawa hanya Ahlul Bait sahaja yang lebih layak memegang jawatan khalifah. Maksud Ahlul Bait ini ialah keluarga. Keluarga di kalangan Rasulullah sahaja yang layak memegang jawatan khalifah. Jadi prinsip utama mereka ialah meyakini bahawa imam-imam mereka adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Yang kedua, beriktikad bahawa jawatan imam telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menambah nama Sayyidina Ali dalam syahadah selepas Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu, syahadah kita ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi dalam Syiah ni dia menambah perkataan Ali di belakang Muhammad itu. Itu adalah syahadah
di kalangan golongan Syiah. Yang seterusnya menolak hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Dia menolak hadis-hadis seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Imam Muslim dan sebagainya lah. Yang seterusnya menolak ijma' dan qiyas sebagai sumber rujukan. Ijma' dan qiyas. Apakah yang dimaksudkan dengan ijma' dan apakah yang dimaksudkan dengan qiyas? Utak harap kamu baca dan luaskan pembacaan kamu. Yang seterusnya mengamalkan taqiyah, iaitu menzahirkan sesuatu yang berbeza dengan pegangan sebenar. Contohnya yang tadi Ustaz sebut, kalimah syahadah. Kalau Islam, contohnya ucapan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kalimah syahadah bagi ahli sunnah wal jamaah. Tetapi mereka ni menzahirkan sesuatu yang berbeza. Dia tambah lagi perkataan Ali di belakang Muhammad itu. Jadi mereka menambah dalam beribadah. Khawarij. Khawarij, golongan yang kedua yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah ialah Khawarij. Sejarah ringkas, kumpulan yang berpaling tadah daripada mentaati Saidina Ali bin Abi Talib kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim. Pernah dengar Majlis Tahkim? Ya, bagaimana yang kita tahu dalam sirah, pernah dengar Perang Siffin? Pernah dengar Majlis Tahkim? Kedua-dua ini berkait rapat dengan perpecahan umat Islam ketika peralihan daripada kerajaan Khulafa Ar-Rashidin kepada kerajaan Bani Umayyah. Kamu akan jumpa Majlis Tahkim. Jadi dalam pelajaran ini, Majlis Tahkim ini ialah mereka yang tidak bersetuju apabila Saidina Ali berdamai dengan Muawiyah. Jadi mereka ini tidak berpuas hati. Jadi kumpulan inilah yang dinamakan kumpulan Khawarij, kumpulan yang berpaling tadah daripada mentaati Saidina Ali kerana tidak berpuas hati keputusan Majlis Tahkim. Sebagaimana yang kita tahu, Perang Siffin ini adalah perang pertama antara umat Islam melawan umat Islam. Perang Siffin. Jadi dalam perang ni berakhir dengan perdamaian, iaitu Majlis Tahkim. Jadi bila berakhir dengan perdamaian, ada di kalangan mereka yang tidak berpuas hati. Jadi prinsip utama dalam Khawarij ni ialah beriktikad bahawa orang yang melakukan maksiat dikira dosa besar dan kafir. Yang kedua, jawatan imam atau khalifah hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat. Yang ketiga, mereka menyatakan bahawa Saidina Ali telah melakukan dosa besar serta kufur kerana bersetuju mengadakan Majlis Tahkim. Yang keempat, wajib keluar menentang pemimpin yang tidak adil. Ini pegangan mereka lah. Terusnya, jawatan khalifah boleh dipegang oleh sesiapa sahaja yang layak. Baik, ini adalah bentuk-bentuk ataupun prinsip utama yang dipegang oleh golongan Khawarij. Jadi, Ustaz harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan Syiah dan juga Khawarij. Terusnya, Mu'tazilah. Mu'tazilah, golongan yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah, kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Atha pada tahun kedua Hijrah. Kumpulan ini muncul selepas Wasil bin Atha berselisih faham dengan gurunya iaitu Hasan al-Basri tentang kedudukan pelaku dosa besar. Jadi Mu'tazilah ni berbeza dengan Syiah dan Khawarij. Mu'tazilah ni diasaskan oleh Wasil bin Atha. Jadi dia berselisih pendapat ataupun berselisih, tidak bersetuju dengan guru dia iaitu Hasan al-Basri tentang pelaku dosa besar. Prinsip utama yang dipegang oleh golongan Mu'tazilah iaitu yang pertama, menafikan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat pada zatnya. Dia menafikan Allah memiliki sifat. Bagaimana yang kita ketahui, sifat Allah ni seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Jadi dalam Mu'tazilah ni mereka tidak percaya sifat tersebut. Yang kedua, meyakini bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka. Jadi
mereka meyakin bahawa yang melakukan itu adalah sepenuhnya daripada perbuatan mereka, bukan daripada Allah. Yang ketiga, meyakini bahawa Allah memberi balasan baik kepada orang yang taat dan ancaman azab kepada pelaku maksiat. Terusnya, meyakini bahawa pelaku dosa besar yang Islam berada dalam satu kedudukan antara mukmin dengan kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi, mereka menyatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar ni berada di antara mukmin dan juga kafir, berada di tengah-tengah. Itu maksud mereka. Dan mereka itu kekal di dalam neraka. Secara ringkasnya, kalau kita nak faham bahawa Mu'tazilah ni dia memahami cara teori logik akal. Memahami Al-Quran, memahami dengan memakai akal, logik akal tanpa merujuk kepada tafsir-tafsir Al-Quran. Yang kedua, kalau istilah zaman sekarang kita panggil Islam liberal. Islam liberal mentafsirkan Al-Quran mengikut kehendak sendiri, menggunakan logik akal. Itulah kita panggil Islam liberal. Terusnya Ustaz paparkan dekat sebelah ni amalan, doa yang boleh dilazimi agar dikurniakan kefahaman Islam yang benar dan dilindungi daripada aliran yang menyeleweng. Jadi doanya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Jadi dalam doa ni menjelaskan bahawa kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi kebenaran dan dijauhi kebatilan. Seterusnya Ustaz paparkan contoh. Contoh ajaran Syiah yang terdapat di Malaysia. Contohnya dalam Akhbar Sinar Harian yang bertarikh 7 November 2019, markah Syiah diserbu, pengerusi antara ditahan. Jadi maknanya dekat Malaysia ni ada ajaran Syiah. Terusnya pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap beberapa isu. Kita lihat isu yang pertama, melihat Allah. Bagaimana pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah tentang melihat Allah? Yang pertama, meyakini bahawa semua orang beriman dapat melihat Allah pada hari kelak. Jadi pegangan kita, di akhirat nanti kita dapat melihat Allah di akhirat kelak. Namun begitu, aliran lain seperti Mu'tazilah menyatakan mustahil makhluk boleh melihat Allah kerana Allah tidak menyerupai makhluk. Ini pendapat dia. Isu yang kedua, adakah Al-Quran itu makhluk? Adakah Al-Quran itu makhluk? Ahli Sunnah meyakini bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat qadim, yang bersifat sedia kala. Mu'tazilah pula menyatakan Al-Quran adalah makhluk dan bersifat hadis baru. Yang ketiga, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar masih dikira mukmin, bukan kafir, namun dihukum fasik jika tidak bertaubat. Itu adalah pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir. Mereka berada di antara dua tempat dan kekal di dalam neraka. Jadi menurut Mu'tazilah ni mereka bukan mukmin dan juga mereka bukan kafir, tetapi mereka ini berada di tengah-tengah. Khawarij, pelaku dosa besar dianggap dosa besar dan kafir. Jadi orang yang melaku dosa besar ni dianggap kafir bagi Khawarij. Terusnya isu qada dan qadar. Meyakini bahawa setiap yang baik dan buruk datang daripada Allah dan Allah mengurniakan manusia akal untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk. Itu qada dan qadar. Namun Mu'tazilah menyatakan baik dan buruk adalah daripada perbuatan manusia semata-mata. Tak kira baik ke buruk ke, adalah semua itu adalah datang daripada manusia, bukan datang daripada Allah. Itu pendapat Mu'tazilah. Terusnya kedudukan iman, meyakini bahawa iman boleh bertambah dan berkurang. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, iman itu boleh bertambah dan berkurang. Tetapi Mu'tazilah dan Khawarij menyatakan
Iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Sebaliknya, iman ada apabila melakukan kebaikan dan iman akan hilang apabila melakukan kemungkaran. Itu adalah pandangan daripada Mu'tazilah dan juga Khawarij. Baik, kita masuk kepada kepentingan berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, apa kepentingan kita berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertama, asas penerimaan sesuatu amalan. Ini merupakan asas penerimaan sesuatu amalan. Yang kedua, memelihara kesucian agama Islam. Okay. Yang ketiga, menjamin keharmonian hidup masyarakat. Yang keempat, mengelak umat Islam daripada terjebak ajaran sesat. Dan yang kelima, membersihkan akidah daripada sebarang bentuk kekeliruan. Jadi di Malaysia ini kita mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi untuk akhir sekali, ada penilaian daripada Ustaz. Satu soalan sahaja, iaitu terangkan dua usaha anda untuk memelihara diri daripada fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi soalan dia, terangkan. Ingat lagi tak kata kunci dia? Okey, kena ada isi dan juga huraian. Dua usaha anda untuk memelihara. Okey, baik. Cuba fikir jawapannya. Apakah usaha kita untuk memelihara akidah? Okey, yang pertama, mendalami ilmu agama. Itu baru isi Mendalami ilmu agama. Jadi, huraiannya tambah perkataan agar. Mendalami ilmu agama agar tidak terpengaruh dengan ajaran yang menyeleweng. Okey. Yang kedua, menghadiri ceramah agama. Menghadiri ceramah agama agar dapat menambah ilmu pengetahuan agama. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ustaz harap kamu faham tajuk pembentangan Ustaz pada hari ini, dan Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.